Hai murid-murid, saya Puan Eng. Hari ini kita masuk bab baru iaitu bab 4, Nisbah, Kadar dan Kadaran. Objektif pelajaran kita ialah mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk A kepada B kepada C. Iaitu, hari ini kita nak belajar bagaimana menuliskan perbandingan antara dua atau lebih kuantiti dalam bentuk nisbah. Apakah nisbah? Apakah yang dimaksudkan nisbah dan bagaimanakah kita menggunakan nisbah? Nisbah digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kuantiti. Iaitu, kita boleh gunakan nisbah untuk mewakili atau menggambarkan perbandingan antara dua atau lebih kuantiti. Mari kita lihat satu contoh untuk lebih memahaminya. Puan Salma membuat sebiji kek menggunakan 1 kilogram tepung, 500 gram gula dan 250 gram margarin. Wakilkan hubungan bahan-bahan yang digunakan dengan nisbah. Kita boleh menuliskan kuantiti bagi setiap bahan yang digunakan oleh Puan Salma dalam bentuk nisbah, iaitu satu kilogram tepung, 500 gram gula dan 250 gram margarin. Ini ialah cara kita tulis nisbah, di mana ada tanda 2 titik. Dan cara kita baca nisbah ini ialah 1 kilogram kepada 500 gram kepada 250 gram. Ada 3 perkara yang perlu kita ingat semasa menulis nisbah. Pertama, apabila kita tulis nisbah, kuantiti yang terlibat mesti dalam unit yang sama. Jika ada unit yang tidak sama, kita perlu tukarkan supaya semua unit jadi sama. Biasanya, kita akan tukarkan unit yang besar ke unit yang kecil. Cuba lihat di sini. Unit yang tidak sama ialah unit kilogram. Jadi, kita akan tukarkan unit kilogram ke unit gram. Iaitu, 1 kilogram sama dengan 1 darab 1000 gram. Sama dengan 1000 gram. Maka kita tulis 1 kilogram ialah 1000 gram kepada 500 gram kepada 250 gram. Perkara kedua yang perlu kita ingat ialah nisbah tidak mempunyai unit. Semasa menulis nisbah, kita tidak perlu tuliskan unit. Cuma nombor saja yang kita tulis. Maka, kita hanya tulis nombor 1000 kepada 500 kepada 250. Sama seperti pecahan, nisbah sentiasa ditulis dalam bentuk termudah. Jadi, kita perlu permudahkan nisbah ini ke bentuk termudah. Mula-mula, buang sifar di belakang. 1000 buang sifar di belakang jadi 100. 500 buang sifar di belakang jadi 50. 250 buang sifar di belakang jadi 25.
Kemudian, cari satu nombor yang boleh membahagikan ketiga-tiga nombor ini. Atau, cari sifil yang ada jawapan 25, 50 dan 100, iaitu sifil 5. Maka kita bahagikan ketiga-tiga nombor ini dengan 5. Dengan itu, kita dapat jawapan 20 kepada 10 kepada 5. Semak semula, apakah sifil yang ada jawapan 5, 10 dan 20? Iaitu sifil 5. Maka, kita bahagikan ketiga-tiga nombor ini dengan 5. 20 bahagi 5 ialah 4. 10 bahagi 5 ialah 2. Dan 5 bahagi 5 ialah 1. Dengan itu, kita dapat jawapan 4 kepada 2 kepada 1. Wakilkan hubungan antara dua kuantiti berikut dalam bentuk A kepada B, iaitu bentuk nisbah. Dua minggu kepada 8 hari. Perhatikan, kita ada dua unit yang berlainan, iaitu minggu dan hari. Ingat, nisbah melibatkan unit yang sama. Maka, kita akan tukarkan unit yang lebih besar, iaitu minggu ke hari. Dua minggu sama dengan 2 darab 7 hari, sama dengan 14 hari. Maka kita tulis 2 minggu ialah 14 hari kepada 8 hari. Nisbah tidak mempunyai unit. Jadi, kita cuma tulis nombor 14 kepada 8. Nisbah ditulis dalam bentuk termudah. Maka, kita permudahkan nisbah ini ke bentuk termudah. Cari sifil yang ada jawapan 8 dan 14, iaitu sifil 2. Maka kita bahagikan kedua-dua nombor ini dengan 2. Empat bahagi 2 ialah 7. 8 bahagi 2 ialah 4. Dengan itu, kita dapat jawapan 7 kepada 4. Wakilkan hubungan antara dua kuantiti berikut dalam bentuk A kepada B, iaitu bentuk nisbah. 1.6 kilogram kepada 800 gram. Sama macam tadi, kita akan tukarkan supaya unit jadi sama. Iaitu, kita akan tukarkan 1.6 kilogram kepada unit gram. Satu 1.6 kilogram sama dengan 1.6 darab 1000 gram. Sama dengan 1600 gram. Maka kita tulis 1.6 kilogram ialah 1600 gram kepada 800 gram. Nisbah tidak mempunyai unit. Jadi, kita hanya perlu tulis nombor
1,600 kepada 800. Nisbah ditulis dalam bentuk termudah. Maka kita permudahkan nisbah ini. Mula-mula, buang sifar di belakang. 1,600 buang 2 sifar di belakang, jadi 16. 800 buang 2 sifar di belakang, jadi 8. Kemudian, cari sifir yang ada jawapan 8 dan 16, iaitu sifir 8. Maka kita bahagikan kedua-dua nombor ini dengan 8. Dengan tu kita dapat jawapan 2 kepada 1. Wakilkan hubungan antara tiga kuantiti berikut dalam bentuk A kepada B kepada C. Kali ini kita ada nisbah yang melibatkan tiga kuantiti. Dua minit kepada 100 saat kepada 0,5 jam. Kita akan tukarkan dua unit yang lebih besar ke unit yang kecil, iaitu tukarkan 2 minit ke saat dan 0,5 jam ke saat. Dua minit sama dengan 2 darab 60 saat, iaitu 120 saat. Sifar 0,5 jam, untuk tukar ke minit, kita darab dengan 60. Kemudian, darab lagi 60 untuk tukar ke saat. Dan jawapan ialah 1,800 saat. Maka kita tulis 2 minit ialah 120 saat kepada 100 saat dan 0,5 jam ialah 1,800 saat. Kita tidak perlu tulis unit saat. Tuliskan nombor 120 kepada 100 kepada 1,800. Kemudian, permudahkan nisbah ini ke bentuk termudah. Buang sifar di belakang, maka kita dapat 12 kepada 10 kepada 180. Cari sifir yang ada jawapan 12, 10 dan 180, iaitu sifir 2. Maka kita bahagikan ketiga-tiga nombor ni dengan 2. Dengan tu kita dapat jawapan 6 kepada 5 kepada 90. Wakilkan hubungan antara tiga kuantiti berikut dalam bentuk A kepada B kepada C. 360 cm kepada 2m kepada 4,800 mm. Dua unit yang lebih besar di sini ialah m dan cm. Maka kita akan tukar m dan cm ke unit mm. (360 cm)
sama dengan 360 darab 10 mm. Jawapan 3,600 mm. Untuk tukar 2M ke cm, kita darab dengan 100. Kemudian, darab lagi 10 untuk tukar ke unit mm. Dan jawapan ialah 2,000 mm. Maka kita tulis 360 cm ialah 3,600 mm. Dan 2M ialah 2,000 mm kepada 4,800 mm. Nisbah tidak mempunyai unit, maka kita cuma tulis nombor 3,600 kepada 2,000 kepada 4,800. Kemudian, kita permudahkan nisbah ini. Buang 2 sifar di belakang. 3,600 buang 2 sifar di belakang, jadi 36. 2,000 buang 2 sifar di belakang, jadi 20. 4,800 buang 2 sifar di belakang, jadi 48. Cari sifil yang ada jawapan 36, 20 dan 48, iaitu sifil 4. Maka kita bahagikan ketiga-tiga nombor ini dengan sifil 4. 36 bahagi 4 ialah 9. 20 bahagi 4 ialah 5. Dan 48 bahagi 4 ialah 12. Dengan itu, kita dapat jawapan 9 kepada 5 kepada 12. Cikgu harap semua sudah faham. Terima kasih kerana menonton video ini dan kita jumpa lagi.